السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kebiasaan pada Khamis minggu yang kedua kita sama-sama membaca daripada kitab Al-Fiqhul Manhaji jilid yang ke-6 yang berkisar tentang muamalat. Yang pada malam ini sukalah untuk kita sama-sama melihat satu tajuk yang dinamakan sebagai hibah, ataupun terjemahan dalam kitab kita ini dinamakan sebagai anugerah. Yang mana hibah atau anugerah daripada segi bahasa ialah suatu pemberian yang diberikan bukan kerana tanggungjawab tertentu, dan pemberian ini memberi manfaat kepada penerima. Berdasarkan kepada makna ini, hibah ataupun anugerah boleh merujuk kepada benda ataupun bukan benda. Jadi sama-sama tuan-tuan kita lihat penggunaan hibah ini dari sudut bahasa. Di antaranya ialah ayat yang menyebutkan tentang hibah berbentuk benda, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam surah Asy-Syura ayat ke-49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Surah Asy-Syura ayat ke-49 yang terletak dalam juzuk yang ke-25. Yang mana di manakah kalimah hibah dalam ayat ini tuan-tuan? Terdapatnya dua perkataan, iaitu perkataan yahabu, kan, yahabu liman yasha, yang pertama yahab, dan yang kedua ialah wa yahabu liman yasha'u dzukur. Maksud ayat ini kalau kita teliti bermaksud Allah mengurniakan. Jadi yahab di sini merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan mengurniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi intipati ayat ini tuan-tuan menunjukkan bahawa anak-anak ini merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menentukan jantina itu tidak lain tidak bukan merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kedua-duanya merupakan kebaikan. Sekiranya kita dianugerahkan anak lelaki ataupun anak perempuan, maka kedua-dua itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin daripada ayat ini. Cumanya dari sudut bahasa kita nak mengambil perkataan yahab ataupun hibah, maksudnya ialah satu anugerah ataupun pemberian. Begitu juga dalam surah Ibrahim ayat ke-39. Di antara hamdalah ataupun pujian yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu Nabi Ibrahim berkata, alhamdulillahilladzi wahabali. Lihat kalimah wahabali. Alal kibari Ismail wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Segala pujian adalah milik Allah yang telah mengurniakan kepadaku. Jadi lihat perkataan wahabali, yang bermaksud Allah telah menganugerahkan kepada aku, yakni kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa aku tua, diberikan aku dua orang anak lelaki, Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan memperkenankan doa. Jadi tuan-tuan, pada ayat ini merupakan pujian yang dilafazkan oleh dan Abul Anbiya, ayah kepada segala nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara nabi yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quranul Karim. Dan juga kita menyebutkan Nabi Ibrahim ini pada selawat Ibrahimiyah
yang diucapkan ketika mana tasyahud akhir. Kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan juga daripada Nabi Ibrahim inilah datangnya keturunan Arab daripada jalur Nabi Ismail alaihissalam, dan juga datangnya keturunan Bani Israel daripada Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi lihat perkataan wahabali, maksudnya ialah Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim. Sementara ayat yang menyentuh tentang anugerah berbentuk bukan benda. Jadi dua ayat yang disebutkan tadi ialah perkara yang boleh dilihat, iaitu Allah menganugerahkan zuriat, menganugerahkan anak, satu benda yang boleh dilihat. Dan hibah ini juga digunakan pada perkara yang bukan benda. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat ke-8. Saya kira doa ini di antara doa yang kita hafal, doa supaya kita ini tidak dipesongkan daripada hidayah Allah setelah mana Allah menganugerahkan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau pesongkan hati kami setelah mana engkau memberikan petunjuk kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kita meminta wahab lana min ladunka rahmah. Dilihat perkataan hab di sini. Hab maksudnya ialah permohonan permintaan kita daripada permintaan daripada hamba kepada Allah. Dan wahab lana, kan wa di sini bermaksud dan. Hab, kan huruf ha dan huruf ba menunjukkan permintaan supaya kita diberikan anugerah oleh Allah. Min ladunka rahmah, di sisi engkau ya Allah akan rahmat. Jadi kita meminta satu benda ataupun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini satu benda yang tidak boleh dilihat secara fizikal, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala dirasai kepada orang-orang yang terpilih. Contohnya bila mana kita melaksanakan ibadah salat, datangnya ketenangan, dipermudahkan segala urusan, maka itulah merupakan kesejahteraan, merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah rahmat ini tidak boleh dilihat? Tidak boleh dilihat, tetapi satu benda yang boleh dirasai kepada yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi contohnya itulah merupakan hibah yang ataupun pemberian yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kan kita meminta daripada Allah rahmat, wahab lana min ladunka rahmah innaka anta al-wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah Tuhan yang maha memberi. Begitu juga disebutkan contoh dalam kitab ini, kan contoh anugerah yang bukanlah boleh dilihat dengan fizikal. Contohnya dalam suratul Ahzab ayat yang ke-50, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imra'atan mu'minatan wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan kami juga halalkan bagimu wahai Muhammad mana-mana perempuan yang beriman yang memberikan dirinya kepada Nabi untuk dikahwininya dengan tidak membayar mas kahwin jika Nabi mahu berkahwin dengannya. Jadi ayat ini turun tuan-tuan kerana pada zaman Nabi ada seorang sahabiat yang rela hati, kan, untuk berkahwin dengan Nabi SAW tanpa perlu Nabi membayar mas kahwin. Dan ini hanyalah khusus kepada Nabi SAW, kan. Di antara khususiat perkara yang hanya dilakukan oleh Nabi SAW antaranya berkahwin lebih daripada 4 orang dalam satu-satu masa. Dan juga adanya pengecualian perempuan itu tidak diberikan mas kahwin. Dan ini hanyalah diperuntukkan kepada Nabi SAW semata-mata. Adapun kita tuan-tuan, di antara menjadi rukun nikah ialah mas kahwin. Kan di samping pengantin lelaki, pengantin perempuan, begitu juga dengan wali, begitu juga dengan lafaz akad nikah, dan kelima ialah mas kahwin. Kan satu benda yang menjadi rukun. Tetapi tidak pada Nabi SAW diberikan pengecualian. Ayat ini bermaksud, wahai Muhammad, engkau dibenarkan mengkahwini wanita beriman yang menyerahkan urusan perkahwinannya kepada engkau. Jika engkau setuju berkahwin dengannya tanpa mahar, engkau dibenarkan untuk melakukannya. Ada pendapat yang menyatakan hibah pada asalnya bermakna tiupan angin. Jadi di manakah perkataan hibah dalam ayat ini tuan-tuan? Maksudnya perkahwinan itu sendiri. Kan hubungan perkahwinan itu kan tidak dilihat dengan fizikal, tetapi termeterainya anugerah perkahwinan ini dengan lafaz yang diijab kabulkan. Kan
di antara Nabi SAW dengan mana-mana perempuan yang ingin berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dalam kitab ini disebutkan pendapat menyatakan asal perkataan hibah pada asalnya bermakna tiupan angin, kan, hubub dalam bahasa Arab. Maksudnya ialah tiupan angin yang merupakan satu pemberian. Ada pendapat yang menyatakan hibah bermakna orang yang bangun daripada tidur, seolah-olah pelakunya bangun daripada tidur dan terkejut menerima pemberian. Jadi tuan-tuan, sebelum ditakrifkan dari sudut istilah, maka pengarang membawakan dari sudut bahasa apakah yang dimaksudkan dengan hibah. Ada pendapat yang menyatakan hibah bermakna orang yang bangun daripada tidur, seolah-olah pelakunya bangun daripada tidur dan terkejut menerima pemberian. Adapun dari sudut istilah syarak, kan, hibah ataupun anugerah ialah suatu kontrak yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Jadi tuan-tuan, disebutkan ini satu bentuk bagaimana harta itu diserahkan kepada orang lain. Dan kalaulah seseorang itu meninggal dunia, maka harta itu diserahkan melalui faraid. Adapun ketika mana masih hidup, sama ada harta itu dihadiahkan ataupun dihibahkan. Maka ini ada perbezaannya ketika mana penyerahan itu berlaku, ketika mana yang memberi itu masih hidup ataupun harta kepada si mati itu dibahagikan. Jadi yang membezakan hibah ini dengan hadiah, dengan wasiat, dengan faraid, disebutkan ialah kontrak yang merujuk kepada pemindahan hak milik tanpa sebarang gantian. Kerana kalau ada gantian, maka kita sebutkan sebagai jual beli. Kan, jual beli ini ialah pertukaran. Kan, kita memberikan mata wang dan digantikan dengan barang yang kita perlukan. Tetapi hibah ini tanpa ada timbal balik, tanpa ada imbalan, kan, tanpa sebarang gantian ketika masih hidup dan dilakukan secara volunteer, secara sukarela. Dengan ini anugerah merujuk kepada pemindahan hak milik barangan yang dianugerahkan kepada penerima, manakala penerima pula tidak perlu membalas dengan barangan yang seumpama dengannya. Dengan ini anugerah berbeza dengan jual beli, kan, kerana jual beli merupakan proses pemindahan hak milik dengan gantian. Selain itu, pemindahan hak milik ini berlaku ketika masih hidup. Itu syarat dia, tuan-tuan. Tidak ada hibah yang diberikan setelah mana meninggal dunia. Kalau meninggal dunia namanya apa? Wasiat. Kan, wasiat berlaku setelah mana al-wasi ataupun yang memberi wasiat itu telah pun meninggal dunia. Maka kontrak yang telah pun ditulis hanya terlaksana setelah mana dia meninggal dunia. Dan juga wasiat ini mempunyai maksimum, mempunyai kadar yang maksimum, iaitu tidak melebihi 1/3. Itu kadar wasiat. Tetapi hibah nanti kita akan ceritakan ialah unlimited, tidak mempunyai had yang tertentu. Dengan selain itu, pemindahan hak milik juga berlaku ketika masih hidup, yakni hibah. Dengan ini anugerah berbeza dengan wasiat yang juga merupakan pemindahan hak milik bukan untuk sesuatu gantian, tetapi dilaksanakan selepas kematian. Selepas gantian ini, selepas kematian ialah wasiat. Begitu juga hibah, pengarang juga membezakan dengan zakat. Kan, zakat juga perlu dikeluarkan kepada seseorang yang telah cukup haul dan nisab, telah cukup perkiraan bulan dan telah cukup kuantiti harta yang diperolehi. Kan, jadi berbeza dengan hibah, kerana zakat merupakan satu proses pemindahan hak milik yang wajib ke atas al-muzakki, ke atas orang yang membayar zakat. Wajib dikeluarkan. Adapun hibah ini merupakan sukarela, merupakan ibadah sunat yang sangat dicintai oleh Allah. Adapun zakat ini sebagai satu kewajipan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang Allah nyatakan dalam awal surah Al-Baqarah, di antara ciri orang yang bertakwa ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada sebahagian harta mereka maka mereka menginfakkan di jalan Allah. Kan, antaranya ialah zakat, iaitu infak yang wajib ialah zakat. Tetapi hibah ini juga sebagai satu bentuk infak, tetapi dengan cara ibadah sunat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara anugerah ialah pemindahan secara sukarela. Berdasarkan kepada ta'rif ini, terdapat persamaan di antara hibah dan juga hadiah. Ada perbezaan, tuan-tuan, antara hibah dan juga hadiah dan sedekah. Tetapi persamaan di antara ketiga perkara ini ialah kedua-dua amalan bermaksud memindahkan hak milik sesuatu barangan
tanpa perlu ada gantian pada masa hayat dan berlaku secara sukarela. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan antara ketiga-tiga amalan ini dari segi makna dan juga hukumnya. Hadiah pula pada zahirnya ialah pemindahan hak milik kepada orang yang mahu didekati dan dikasih. Nanti saya sebutkan apakah beza hibah dan hadiah. Jadi tuan-tuan, disebutkan lagi hibah berdasarkan ta'rif ini bersifat umum, berlaku sama ada antara si kaya kepada si miskin, ataupun boleh jadi orang yang miskin itu memberi kepada si orang yang lebih kaya daripadanya. Itu hibah. Maksudnya tanpa perlu pengharapan ataupun adanya tujuan di sebalik pemberian tersebut. Kan boleh jadi kepada si kaya diberikan kepada si miskin, dan orang yang miskin juga memberikan pemberian kepada yang lebih kaya daripadanya. Itu namanya hibah. Dilakukan untuk beroleh pahala atau tidak, barangan yang dia anugerahkan dipindahkan kepada penerima ataupun tidak. Sementara itu perbezaan ataupun yang berlaku secara, atau hibah disebutkan secara umum. Adapun sedekah, sedekah bagaimana pula tuan-tuan? Pada zahirnya ialah pemindahan hak milik kepada orang yang memerlukan. Biasanya sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tujuan utama yang memberikan sedekah itu semata-mata mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hibah tadi disebutkan sama ada memang dia nak pahala, ataupun dia memang pun nak memberikan semata-mata untuk diberikan anugerah tersebut, sama ada berharapkan pahala ataupun tidak. Tetapi sedekah ini merupakan amalan yang berbeza dengan hibah, kerana yang memberikan sedekah ini semata-mata nak mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedekah ini satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hebatnya sedekah ini, orang itu sanggup mengeluarkan hartanya dalam keadaan dia sukar sekalipun, semata-mata berharapkan akan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang memerlukan. Orang yang diberikan sedekah itu ialah orang yang memerlukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dalam suratul Hasyr ayat yang ke-9. Mereka memberi dalam keadaan mereka juga dalam keadaan serba kekurangan, yakni memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Dan sesiapa yang dipelihara dirinya daripada sifat syuh, sifat bakhil, sifat kikir, maka mereka lah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beroleh kejayaan. Itu sedekah. Manakala hadiah pula tuan-tuan berbeza dengan hibah. Walaupun sebutannya hampir sama, cuma dibezakan pada huruf di pertengahan perkataan. Hadiah pula pada zahirnya ialah pemindahan hak milik kepada orang yang mahu didekati dan dikasihi. Jadi ada tujuan dia. Jadi kerana memberikan hadiah itu supaya orang yang menerima itu bertambah kasih kepada orang yang memberikan hadiah, dan tidak menjadi kesalahan. Bahkan terdapat satu hadis yang walaupun dhaif, tetapi maknanya boleh diamalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ataupun kata-kata hikmah paling kurang pun, iaitu Nabi tahaddu tahabbu, saling memberikan hadiah maka kamu akan saling berkasih sayang. Walaupun hadis ini dikategorikan sebahagian muhaddisin sebagai hadis yang dhaif dari sudut riwayatnya, tetapi maknanya sahih. Saling bertukar hadiah, memberikan hadiah yang baik, maka menjadikan maka perasaan kasih sayang itu semakin subur di kalangan manusia. Jadi hadiah pula pada zahirnya pemindahan hak milik kepada orang yang mahu didekati ataupun orang yang dikasihi. Biasanya membabitkan pemindahan barangan yang dihadiahkan kepada penerima. Perbezaan antara sedekah dan hadiah, lihat tuan-tuan, sedekah dan hadiah apakah bezanya? Dapat difahami melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda meminta diberi makan daging yang baginda lihat sedang dimasak. Lalu baginda diberitahu daging ini diberikan sebagai sedekah kepada Barirah. Barirah ini siapa tuan-tuan? Merupakan di antara ammah, merupakan hamba kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini dalam penceritaan dalam kisah ini, Barirah merupakan hamba kepada isteri Nabi yang bernama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Barirah diberikan daging dan kemudian Barirah memasak daging tersebut.
Lalu Nabi SAW ingin menjamah daging itu, tetapi Aisyah menyatakan, wahai Nabi, ini merupakan sedekah. Mengapa Aisyah mengingatkan Nabi, tuan-tuan? Kerana merupakan satu larangan kepada Nabi dan juga kan kerabat Nabi SAW tidak boleh menerima zakat dan sedekah. Kan tidak boleh menerima zakat ataupun sedekah. Diingatkan akan Sayyidatina Aisyah, wahai Nabi, daging ini merupakan sedekah kepada Barirah. Tetapi Nabi SAW bersabda kemudian, huwa 'alaiha sadaqah wa huwa lana hadiyah. Daging ini, kata Nabi SAW, kan diserahkan kepada Barirah dalam konteks ia merupakan sedekah kepada Barirah. Tetapi bila mana daging itu menjadi pemilikan Barirah, kan hamba kepada Aisyah ini, Barirah ini sendiri memberikan hadiah kepada Aisyah dan juga Nabi SAW, maka telah bertukar kan tujuan pemberian itu. Kan kepada Barirah ia merupakan sedekah. Tetapi bila mana telah menjadi pemilikan Barirah, maka dia berkuasa menentukan apa yang diberikan padanya. Lalu dalam konteks dia memberikan kepada Nabi dengan nama sebagai hadiah, bukan sebagai sedekah. Dengan diperoleh itu dengan sedekah, tetapi diberikan kepada Nabi atas nama hadiah, kerana daging itu telah pun menjadi kepunyaan Barirah, kan, merupakan hamba kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi menyatakan huwa 'alaiha sadaqah. Pada asalnya daging ini kepada Barirah sebagai sedekah, tetapi bila menjadi pemilikan Barirah, maka Barirah menghadiahkan daging itu kepada Sayyidatina Aisyah dan Nabi SAW. Nabi menyatakan wa huwa lana sadaqah, tetapi bagi kita wa huwa lana hadiah, dan bagi kita ia sebagai hadiah daripada Barirah. Maknanya niat ketika memberi itu berbeza-beza, dengan itu nama dan hukum turut berbeza. Jadi hukum itu berdasarkan kepada niat. Atas dasar inilah Nabi SAW menerima dan makan makanan yang dihadiahkan. Barirah menghadiahkan kepada Nabi. Tetapi dalam riwayat-riwayat yang lain, Nabi bila mana diberikan sedekah, Nabi diberikan zakat, maka Nabi menolak, kerana ia merupakan satu larangan kepada Nabi dan juga kepada kerabat Nabi SAW. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, setiap kali Nabi SAW dihidangkan makanan, baginda akan bertanya terlebih dahulu. Lihat bagaimana Nabi SAW sangat berhati-hati bila mana dihidangkan dengan makanan. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan, dalam konteks kita di Malaysia ini, kan, maka kita telah pun ada tanda cop halal daripada JAKIM. Baru-baru ni ada restoran yang diketahui, kan, tidak memiliki sijil halal, diviralkan video, kan, dengan dimasak dengan campuran-campuran benda yang tidak halal. Jadi ini merupakan pengajaran untuk kita berhati-hati dalam mencari makanan yang halal. Begitu juga dengan minuman. Mudah-mudahan dengan usaha itu menjadikan setiap daging yang tumbuh daripada makanan itu merupakan sebagai usaha yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi SAW pun bila mana dihidangkan makanan, Nabi akan bertanya. Jika dijawab makanan itu sebagai hadiah, maka Nabi SAW akan makan. Tetapi jika dijawab dengan makanan itu atas tujuan sedekah kepada Nabi, maka baginda SAW tidak akan memakannya. Dalam kontrak anugerah perlu wujud penawaran dan persetujuan. Jadi di antara elemen penting dalam hibah ini perlu adanya akad yang jelas, sama ada yang memberi dan juga menerima, kan. Perlu ada satu kontrak, perlunya ada satu pembuktian bahawa hibah itu diberikan oleh pemberi kepada penerima. Jadi itu antara yang penting. Adapun sedekah, banyak riwayat menyebutkan bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat banyak bersedekah. Ini nak tengok perbezaan. Adapun hibah ini adanya kontrak. Adapun sedekah, kan, tidaklah ditemukan dalam mana-mana, ditemukan dalam kebanyakan riwayat bahawa Nabi dan juga para sahabat melafazkan bentuk sirah sebagai sedekah, kan, kerana sedekah itu akan tercapai bila mana tanpa ada lafaz sekalipun. Contohnya kalau kita nak menderma kepada tabung masjid, tak perlu kita sebut saya memberikan duit ini sebagai sedekah kepada masjid. Tak perlu. Cukup dengan kita menghulurkan wang, memasukkan dalam tabung, maka ia dikira sebagai sedekah berdasarkan niat kita. Kan, begitu juga kalau kita transfer online, kan, dengan tujuan kita bersedekah, maka dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan hibah. Kerana hibah ini perlunya ada pembuktian. Berkenaan dengan sedekah, banyak riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi dan para sahabat, kan, antara orang yang bersegera dan memperbanyakkan ibadah sedekah.
tetapi tidak disebutkan bahawa wujud penawaran dan persetujuan. Penawaran dan persetujuan yang dimasukkan ialah kontrak ijab dan qabul antara orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah. Jadi itu perbezaan dia. Kalau hibah ada memerlukan kontrak yang jelas. Adapun hadiah ataupun sedekah tidak perlu. Adapun hadiah pula tuan-tuan ialah disahkan bahawa beberapa orang sahabat Nabi SAW sentiasa berusaha memberikan hadiah mereka ketika giliran Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Namun demikian tiada riwayat menyatakan wujud penawaran dan persetujuan antara mereka dengan Aisyah atau antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, hadiah dan juga sedekah tidak memerlukan kontrak, kan, lafaz ijab dan qabul. Tetapi hibah ini memerlukan adanya persetujuan dan penawaran. Penawaran dan persetujuan daripada penerima dan yang memberi. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung pada kesempatan akan datang kesahihan hibah ini daripada Al-Quran dan juga hadis, dan beberapa perkara yang dibincangkan dan rukun dalam kita melaksanakan hibah ini kepada sesiapa yang diberikan akan harta. Jadi insya-Allah moga ada kesempatan pada ruang bicara akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah